Masalah demi masalah timbul sekarang ni. Antaranya isunya adalah pengangguran. Dan kalau kita merujuk statistik Jabatan Perangkat Malaysia, Irfan, jumlah pekerja yang bekerja pada bulan Februari itu agak ramai dalam 15.3 juta orang. Namun angka itu menyusut dalam 2.8% dalam tempoh 2 bulan dengan kira-kira 4,100 yang tidak bekerja. Ini semua mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor untuk menyokong kenapa berlakunya pengangguran. Salah satunya mungkin faktor demand gaji. Faiz punya mulaan tu dah cukup mengagumkan. Saya tak nak cakap apa. Tapi tinggal lagi, ya betul. Malam ini Darah Muda cuba mengangkat isu sekali lagi berkenaan dengan demand gaji dan juga pekerjaan belia, kerana minggu ini kita dapat satu tweet yang tular berkenaan dengan seorang fresh grad yang nakkan datang untuk interview kerja, tapi bila dia minta gaji tinggi sedikit dan perkara itu dibawa ke dalam Twitter yang menyebabkan warga-warga Twitter pun cuba untuk cuba mengulas isu tersebut. Dan pada malam ini Darah Muda membawakan kepada anda di studio bersama dengan kami Tuan Muhammad Fazri Muhammad Saleh, merupakan Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan tetamu di dalam talian, Muhammad Rizwan Syaharuddin yang merupakan ikon belia Malaysia. Dan Fazri, di awal ini berkenaan dengan perkara ini, saya sebut sebelum kita siar langsung tadi, benda ni isu tak selesai, tapi perlu dituntaskan kan. Ini isu yang perlu kita dekati dengan tuntas. Dan apakah komen ABIM berkenaan dengan demand gaji dan juga pekerja belia? Dalam bulan Mei tahun ini, 8 bulan Mei, Jabatan Perangkat Malaysia keluarkan satu statistik utama tenaga buruh. Dan di sana kita melihat bahawa angka peratusan atau kadar peratusan bagi pengangguran orang tak bekerja, maksud orang Malaysia yang mempunyai usia atau had umur yang boleh bekerja tapi tak bekerja, menganggur, itu sekitar 3.6%. Dan ini tinggi kerana pada bulan Mac sahaja itu meningkat dari segi kadar peratusan pengangguran itu kepada 3.9%. Menjadikan angka orang tak bekerja di Malaysia ni kurang lebih 546,000 orang. Tahu tak, Brunei, negara Brunei Darussalam kan, kita punya jiran. Negara Brunei ni populasi penduduk keseluruhannya 440,000. So kalau di Malaysia mana seolah-olah jadi semua orang Brunei tak bekerja. Seolah-olah begitu. Dan kalau kita melihat pula kepada statistik tadi kata demand kerja. Betul ke demand kerja? Hanya dengan satu berita tu mungkin benar, mungkin juga tak betul dari sudut yang lain. Kalau kita tengok juga statistik utama tenaga buruh itu yang dikeluarkan Mei yang lepas, menunjukkan kepada kita bahawa dari suku pertama tahun 2020 ini, orang yang bekerja, rakyat Malaysia yang bekerja dalam sektor kerja sendiri. Maksudnya dia kerja tu gaji hari. Kan, bak kata orang kita, kes pagi makan pagi, kes petang makan petang. Itu sekitar 2.81 juta. Tahu 2.81 juta ni besar mana? Berapa ramai? Ini sama dengan populasi seluruh penduduk negeri Sarawak. Okey, baik. Kalau kita kecilkan sikit skop dia, kita mau kepada pelajar lepasan universiti, which is kelayakan terutamanya ijazah sarjana ataupun diploma lah kan. Diorang nak kerja, dah dapat kerja, tapi sebaliknya majikan bagi gaji yang rendah, lepas tu kita demand dan terlepas peluang itu. Apa ulasan anda, Fazril? Kalau fresh graduates setiap tahun kurang lebih 200,000 orang keluar. Kurang lebih. Daripada 200,000 orang yang siswazah ini, hanya 1/4 yang dapat kerja selepas 6 bulan. Ini rata-rata statistik begitu keadaan. Jadi kata bila nak selesai isu ni, setiap tahun macam tu berlaku. 1/4 daripada 200,000, hanya 50,000 orang aja. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, untuk kita tuntut gaji yang lebih, kena tengok seluruh ekosistem ekonomi kita. Saya suka untuk petik apa yang disebut oleh Jack Ma. Jack Ma kita kenal sebagai seorang usahawan yang terkenal, yang juga motivator, boleh kata memberikan kita motivasi dengan pengalaman hidup beliau. Dia pesan kepada orang-orang muda, kalau nak bekerja, pertama sekali cari pengalaman dulu dengan bekerja di syarikat yang kecil. Itu kata dia. Syarikat kecil mestilah gaji pun tak begitu besar kan.
Kenapa? Sebab permulaan kita mendapatkan pengalaman. Kata Jack Ma, kalau kita kerja di satu company yang besar, itu dah semacam ada sistemnya. Maksudnya, kalau di sektor tertentu hanya buat benda tu aja. Kan? Tapi kalau company yang kecil, kita buat A sampai Z. Memang agak sukar sedikit, penat, gaji yang lebih rendah, tapi pengalamannya besar. Itu mulakan dulu dengan ini. Ataupun boleh mula dulu dengan sukarelawan, NGO. Bagi kita, bagi kami, pengalaman ini utama. Demand gaji, barangkali demand gaji itu terlajak daripada yang disebutkan tadi, sampai 5,000 minta baru nak masuk kan. 5,000 ni gaji CEO kot. CEO company kecil lah. Gaji CEO 1990. Ini dah 10,000 dah. Tapi nampak gaya seolah Fazil mengatakan bahawa tak apa, biarlah bersusah pun, walaupun gajinya tidak sepadan dengan ijazahnya, kerjalah juga. Hampa kena bully macam mana pun, kerjalah dulu. Walaupun keadaannya menekan. Tapi sebelum pergi komen, kita pergi kepada tamu kedua kita dalam talian, Ridwan. Yang berada dalam talian merupakan seorang akaun belia. Dan sebagai seorang akaun belia, Ridwan mungkin komen di awal ini, bagaimana, adakah anda setuju seperti mana disebut oleh Fazril dan juga Abim dalam Majlis Belia Malaysia kan? Saya sebut tadi maknanya, ya gaji kecil pun walaupun susah sedikit, dia kena buat A sampai Z, tapi teruskan. Walau berbanding demand gaji lebih tinggi. Silakan Ridwan. Okey, Assalamualaikum. Sebelum tu saya ingin berterima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput saya untuk menjadi panel pada malam ni. Okey, berbalik kepada soalan tadi itu, saya rasa saya pun mempunyai pengalaman di mana saya mendapat pekerja yang di mana dia tidak ada sijil tetapi dia ada pengalaman. Saya lagi mementingkan pengalaman dengan skill sebab daripada situ dah dia boleh menunjukkan cara kerja ataupun mutu kualiti kerja dia tersebut. Kalau kita just berlandaskan sijil sahaja, itu tidak akan melambangkan kepribadian tersebut lah. Sebab kadang-kadang ada orang tu dia punya minda kreativiti dia agak tinggi dan ada orang tu dia punya critical thinking dia tidak begitu mendalam lah untuk dalam pekerjaan tersebut. Ya, saya yakin benda tu tepat. Skill itu penting, tapi tinggal lagi kalau cari iklan-iklan mencari kerja, dia pun nak yang ada sijil, nak ada yang ada ijazah. Jadi ijazah juga ada nilai. Kalaupun kata betul kemahiran dan pengalaman itu penting, tapi tinggal lagi kalau begitu, kenapa dalam iklan-iklan kerja kena ada paling kurang ijazah seorang muda? Tak nampak ada ironi di situ. Komen. Okey, itu adalah sebagai tiket sahaja ataupun dikata sebagai garanti daripada pihak majikan supaya calon tersebut mempunyai basic untuk pekerjaan tersebut. Tetapi itu hanya sebagai tiket. Yang lebih orang kata memberi confidence kepada majikan adalah dia punya skill lah. Jika hanya berlandaskan sijil saja, dia tidak dapat menjamin pekerjaan tersebut kepada calon tersebut. Ya. Kalau begitu Ridwan, adakah setuju kalau kita buat satu formulasi asas malam ini, bagi mereka ada ijazah dan muda, starting kerja 18, and then kalau ada kemahiran lebih, and then barulah you top up daripada situ. Sebab Ridwan kata ijazah itu tiket. So tiket tu paling kurang ada nilai asas kan. So kalau ada kemahiran lain, tambahlah di situ kan. So bolehlah demand gaji lebih tinggi. Kita bagi pihak majikan, dia boleh buat satu orang kata win-win situation di mana calon tersebut dia mempunyai orang kata skill yang ataupun pengalaman, dan ada bonus dia adalah dia punya ijazah. So pihak majikan perlu memberi peluang. Sebab itulah syarikat memberi tempoh percubaan 3 bulan atau kepada 6 bulan untuk orang kata memberi mendapatkan orang kata penilaian daripada calon tersebut sama ada beliau adalah layak atau tidak. So masa probation tu ataupun percubaan tu, pihak majikan layak untuk memberi gaji berapa yang majikan rasa boleh bagi. Okey, baik. Itu adalah situasi yang satu lagi. Bagaimana pula dengan situasi yang kita ada rasanya pengalaman dah ada, ijazah semua dah ada, tapi dibayangi pula dengan dakwaan overqualified. So macam saya tak boleh ambil awak sebab awak tak sesuai untuk tugas ini. Padahal kita mampu. Bagaimana pula komen tu?
Itu terpulang kepada pihak majikan sebenarnya. Kalau majikan rasa CJ itu adalah macam saya cakap tadi adalah tiket dan kita merasakan dengan bantuan kita iaitu mengambil calon tersebut untuk bekerja dapat kata mengurangkan sikit beban kepada calon tersebut, saya rasa tidak menjadi masalah bagi saya lah. Ya, terima kasih Ridwan. Fazril. Kalau boleh balik kepada tadi soal soal pandangan yang saya question di awal tadi. Jangan salah faham, saya tak memenangkan majikan. Ya. Jadi satu aspek kita kena tahu, kalau ikut statistik, saya menangka sila. Ikut statistik C-level, level majikan, bos, C-level tu cuma 3.8%. Tapi gaji RM10,000. Betul. Yang pekerja itu ada 74.6%, majoriti besar, 70%. Kan? Yang kerja sendiri itu ada lagi yang selebihnya. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, dari segi pengaturan pembahagian division of labours, pembahagian tugasan, kita akan melihat bahawa pekerja itu semacam tidak diberikan upah dan juga gaji yang selayaknya sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Tengok 70% tapi mungkin bawah 40% daripada pendapatan yang ada. Hanya beberapa persen, 38% yang mendominasi dengan gaji yang tinggi dan besar dan sebagainya. Teruskan. Bab ini kita kena tengok secara realistik. Saya cuba untuk jadi seorang yang idealistik, tapi tak selesai masalah kita. Kan? Kalau kata demand gaji, kalau kita nak tuntut gaji, memang kena tahu macam mana selok-belok dan kaedah untuk kita demand. Nak demand lah dengan kemahiran yang ada. Demand lah dengan package yang ada. Betul. Demand lah dengan attitude yang sebenar untuk demand. Okey, bercakap macam tu maknanya kita suka untuk membawa satu perkataan yang portfolio. Jadi si Swazah hari ini sepatutnya ada portfolio tersendiri yang baik, baru kita boleh demand, which is kita more like pada lompat-lompat company. Ambil pengalaman tu dulu, next company kita dah ada background tu, so kita boleh lagi demand. Adakah itu yang Fazril mahu gambarkan? Mungkin itu, tapi mungkin juga yang lain yang saya nak sampaikan bahawa kalau kita keluar daripada universiti bukan semata-mata tempat nak cari kerja aja, kan? Kena demand gaji tinggi. Semata-mata seolah-olah kita bercakap ni, seolah-olah kita kata masuk universiti sebagai tiket untuk dapat kerja yang baik. Tapi itu yang diratip pada pelajar ni. Kerana itu aspek ilmu, dapat ilmu untuk apa? Untuk kehidupan, bukan setakat untuk bekerja aja. Sebab tu rata-rata kita ni semua masuk universiti. Masuk dewan exam, keluar dewan hilang semua dalam kepala. Sebab hanya semata-mata kita niatkan untuk luahkan di dalam dewan peperiksaan. Sama juga dengan kerja. Apakah semata-mata kita ni nak hidup untuk bekerja semata-mata, walaupun kerja itu perlu, penting, kerana itu ilmu ini akhirnya mandu kita untuk kehidupan kita. Sebab itu kalau kita nak bekerja, yes betul, company dan majikan pun kena tengok juga. Kalau saya boleh kritik sikit, dia orang ni dah mudah banyak benda dah. Company ni dia datang ke universiti, dia dah buat dealing dengan universiti, keboleh pasaran segala macam. Dia tak keluar duit. Universiti yang keluar duit. Kan? Jadi dia nak rekrut petugas, nak rekrut pekerja, tak perlu lagi dia nak keluarkan sumber dia untuk merekrut pekerja, melatih pekerja, semua dah ada buat di universiti. Dah pakai duit universiti, pakai duit kerajaan, pakai duit kita rakyat Malaysia yang membayar cukai. Jadi bolehlah demand gaji tinggi. Boleh lah. Jaga berkira. Kita berehat seketika. Kita akan lihat selepas ini daripada aspek majikan, bagaimana mereka mendekati isu ini dan mengapa isu berkaitan dengan gaji bangkit kan. So kita berehat seketika, kembali selepas ini semuanya di Darah Muda. Masih lagi berdiri teguh di bawah premis demand gaji. Itu premis ya. Betul. Baik, kalau tadi kita kata kita nak bercakap mengenai pihak majikan, Dr. Irfan. Mungkin soalan ini kita nak tujukan kepada Cik Rizwan. Halo Cik Rizwan. Cik Rizwan? Ya saya. Ya, okey. Saya menyuarakan mengenai kadang-kadang
pekerja belia hari ini perlu faham ada sebab kenapa majikan tidak menaikkan gaji. Sebab itu ada termaktub pada kos operasi, dan kalau ada juga kalau naikkan dia boleh menyebabkan syarikat itu gulung tikar. Betul ke? Dia bukan gulung tikar, tapi dia tak balance lah. Sebab apa tak balance? Kita gunakan kita apa yang ada, model yang ada semata-mata untuk satu pekerja saja adalah tidak berbaloi. Baik kita dapatkan orang kata leverage daripada ramai orang, tapi orang kata affordable untuk company tersebut. Itu bagi kata saya untuk dalam company saya sendiri, syarikat saya sendiri pun saya utamakan kata macam saya cakap tadi adalah skill dan critical thinking untuk setiap individu, supaya sebab company syarikat saya masih kecil dan memerlukan setiap orang buat multitasking, di mana bukan sahaja dalam job description saja yang dia perlu buat, tapi untuk pada waktu-waktu kecemasan ataupun urgent, beliau harus buat kerja lain. So dari situlah saya menilai seorang pekerja saya, di mana adakah beliau layak untuk mendapat imbuhan yang lebih daripada company syarikat saya sendiri. Maknanya Cik Rizwan lebih suka memegang konsep take it or leave it. Kalau tak nak tak apa, banyak lagi orang akan kerja dengan saya. Betul ke? Betul. Tapi kena buktikan kepada syarikat lah bahawa individu tersebut adalah seseorang individu yang bernilai untuk company tersebut, di mana dia boleh contribute something yang orang lain tak boleh buat. Di mana seperti contoh sekarang saya punya salah seorang saya punya pekerja saya mengeluarkan idea yang di mana pekerja lain tak boleh saya rasa kat luar tak boleh keluarkan, dan dia banyak kontribut untuk company saya. Ya, Fazril, tadi saya jujur tadi dibantangkan beberapa angka di awal. Tadi saya ambil masa untuk menghadam, tapi saya masih tak kita nampak dalamannya itu. Tapi tinggal lagi, kalau saya boleh rujuk satu Kertas Kerja dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2018, antara lain yang mengatakan tentang saiz kerja kemahiran rendah itu berkembang antara 2011 hingga 2004 sampai 2010 8%, 2011 sampailah 2018 itu meningkat 16%, peningkatan 100%. Dan pada tahun ini Jabatan Perangkaan keluarkan saiz guna kerja untuk kemahiran rendah ini 12.9%. Menurun, tapi tinggal lagi lepas Covid ni kita akan nampak peningkatan yang mendadak. So kaitannya dengan perbincangan kita hari ini ialah berlaku perkembangan sektor tersebut. Antara lain, kalau boleh saya buat satu rumusan awal, lah kerana nak pergi ke kerja yang sepatutnya mid level, high level, bila minta gaji yang sesuai, nampaknya hang tak ada pengalaman, hang ni ijazah biasa-biasa. So akhirnya dia orang kena pergi ke lower level punya pekerjaan yang low skill. Akhirnya mereka terperangkap di situ. Saya kena lihat balik statistik tu dari satu sudut. Kalau dapat saya cuba masukkan latar yang lebih besar. Sekarang ni jurang kesenjangan ekonomi antara orang yang kaya dengan yang miskin itu luas. Kerana itu barangkali kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor tadi. Dan hari ini kita melihat macam mana automasi memainkan peranan. Teknologi maklumat juga memainkan peranan. Sepatutnya kalau ikut logik kita, kalau teknologi maklumat memainkan peranan, sektor pekerjaan yang taraf rendah itu sudah ditiadakan. Jadi semua meningkat kepada yang lebih tinggi. Tapi ternyata sebaliknya berlaku. Kenapa perkara ini berlaku? Itu banyak faktor. Tapi antara faktor yang saya boleh sebutkan, dia ada kaitan dengan kesenjangan ekonomi. Antara orang yang kaya, lebih kaya. Yang miskin, terus jadi lebih miskin. Dalam masa yang sama, kalau kita melihat baru-baru ini dibentangkan, dia panggil PLI, Poverty Line Index. Ditingkatkan daripada 980 kepada RM980 kepada RM2,208. Jadi nampak jauhnya dia punya poverty line index tu, sedangkan itu 2016 index. Ini 2020. Dan ini pula setelah kita bising UN rapporteur datang ke sini, kalau kita ingat Philip Alston yang datang, kata betul ke Malaysia 0.4% apa kadar kemiskinan, 0.4, tak logik. Kan, negara yang maju pun tak sampai ke tahap ini. Dan ini menyebabkan kita memikirkan bahawa satu lagi kalau kita tengok, saya nak sentuh sikit benda yang pelik di Malaysia ni, antaranya adalah
cara kita mengukur kemiskinan berdasarkan pendapatan isi rumah. Sedangkan negara lain dia guna mengikut kepada pendapatan individu dan keperluan asasnya. Jadi kalau Malaysia masih pakai RM6, RM7 sehari, itu garisnya. Tapi kalau ikut standard antarabangsa, itu sekitar $12. Kurang lebih berapa? 40 RM90 lebih. Jadi ini kan berbeza jauh kan. Ini pun main peranan. Selagi kita tak meningkatkan indeks-indeks yang disebutkan ini, maka gaji pun tak meningkat. Jadi usaha pun tak meningkat. Bermula dengan peningkatan PLI ini akan naik juga gaji minimum. Betul. Tapi ada syarat dia. Macam Ridwan sebut tadi, dia company kecil. Ada gaji minimum. Company kecil dan company besar. Tak logik. Company besar, sukalah dia. Dia gaji minimum, tapi dia company besar. Dia boleh bayar. Macam mana dengan yang kecil? Gitu kan? Zuad, saya ada, kalau semalam kalau kita ikuti bincangan di ruang bicara bersama dengan Datuk Abdul Halim Mansor, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, antara lain dia sebut tentang perspektif di awal itu, dia kongsi tentang majikan ini. Yang penting bagi mereka ialah soal productivity, soal cost, soal aliran kewangan. Yang mana perkara-perkara ini, kalau faham saya, ialah benda yang menyebabkan soal gaji pekerja ini terpaksa dikeduakan. Sebab kalau bisnes kan, kalau tak jalan bisnes, tak adalah pendapatan, tak ada pendapatan, tak boleh bayar gaji majikan. So apa pandangan Ridwan tentang perkara itu? Adakah memang perlu dihabis-habisan untuk perniagaan sehingga seolah-olah yang mengenepikan soal kebajikan? Bukanlah soal kebajikan, soal ruang untuk pekerja baru ini demand gaji lebih tinggi. Bagi saya setuju dari segi orang kata priority dia, di mana productivity adalah nombor satu untuk company dan kedua adalah orang kata imbuhan kepada pekerja. Cuma benda tu harus orang kata setara, orang kata samalah, balancekan benda tu. Bila productivity syarikat tinggi, so imbuhan kepada pekerja pun haruslah tinggi sebab mereka pun bekerja kuat, orang kata usaha bersama-sama dengan syarikat untuk membangunkan syarikat, betul tak? So saya rasa apabila adanya pertumbuhan ekonomi di dalam syarikat tersebut, haruslah dinaikkan juga kebajikan dan imbuhan kepada pekerja tersebut supaya pekerja tersebut boleh bekerja lebih lama dengan syarikat tersebut. So maksudnya pekerja kena menyumbang pada productivity company, dan juga disebut sebelum tadi oleh Ridwan tentang pekerja harus buktikan bahawa mereka boleh menyumbang kepada bisnes perniagaan tersebut. So untuk di akhir ni mungkin kalau boleh saya tanyakan tentang, sebab soal contribution tu sangat subjektif kan. Kalau bagi Ridwan, apa objektifnya apa? Apakah contribution itu? Kalau saya masuk dalam company Ridwan, apa yang saya kena buat supaya di-recognize ataupun Ridwan iktiraf bahawa saya dah menyumbang kepada perniagaan Ridwan? Dia bukannya orang kata contribution dalam orang kata core description pekerja tersebut. Dia adalah bonus di mana pekerja tersebut memberi idea yang orang kata tidak disangka oleh pihak majikan tersebut. Di mana saya ambil contoh sendiri kepada salah seorang saya punya pekerja, dia adalah creative designer saya, di mana dia punya kerja job scope saja adalah untuk design, untuk membuat animator tapi dia telah mengeluarkan satu idea di mana dia boleh membuatkan satu brand lagi ataupun satu produk baru untuk company, di mana produk tu pun boleh sama berkembang bersama-sama dengan syarikat saya lah. Itu bagi saya terkesima lah, sebab saya tak menjangkakan saya punya pekerja mempunyai idea tersebut untuk berkongsi bersama-sama dengan syarikat. Itu adalah contoh yang paling rapat dengan saya. So, kalau begitu, yang pekerja tadi berapa banyak percentage dinaikkan bonus kalau saya tanya? Jadi nampaknya kita boleh lihat di sini, itulah sebenarnya apa yang majikan mahukan, ya Irfan. Jadi kalau nak demand tu, buktikanlah yang anda layak untuk demand tu. Jadi kita berbalik kepada Cik Fazril. Sebab di akhir last ini kan, sebenarnya persiapan apa lagi yang perlu dibuat oleh golongan belia ni? Sebab isu ni pun macam tadilah awal-awal dia kata, isu ni balik-balik ulang. Satu, dia mesti bersalingan. Peringkat kerajaan menyediakan ruang pekerjaan yang lebih besar
di peringkat mahasiswa ataupun belia juga main peranan untuk mempersiap diri. Perkara pertama harus dipersiap dengan literasi maklumat. Kadang-kadang ada maklumat yang kita tak tahu ataupun kita tak cari. Jadi ataupun tak tepat kita cari. Semua ada telefon, semua ada internet tapi tak tepat mencari maklumat. Perkara kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan kemahiran asas, komunikasi, penampilan. Kan hari ni dah cara mungkin lebih longgar kan penampilannya, tapi dari sudut sikap dan juga komunikasi tu harus baik. Yang ketiga, kemahiran asas. Kalau kita dalam bidang engineering, kejuruteraan sebagai contoh, pergi ke firm engineering, pasti akan ditanya persoalan engineering juga. Tapi takkan basic untuk ingat. Tapi itu pekerja kan. Majikan nak buat apa majikan? Kenalah bagi ruang juga. Ganti. Betul. Majikan kita mungkin itu makan tu kita boleh bincangkan lebih lanjut dalam muda siri akan datang. Terima kasih pada Ridwan bersama kami dalam talian dan juga Fazril bersama kami. Selepas ni mungkin MBM boleh bergerak lebih aktif lah kot. Demand gaji lebih tinggi untuk kami ni. Perjuangkan belia. InsyaAllah kita perjuangkan. Apapun attitude itu penting dan sekali kita darah muda seimbang, mana pekerja harus ambil tindakan dan juga majikan juga harus beri ruang kepada pekerja sebaiknya. So setakat itu saya Irfan Faruqi Dan saya Faiz Arif, darah muda. Ini Suara Orang Muda. Jumpa esok.